Okey, dah lama tak bercerita tentang ialah situasi apa yang berlaku di Malaysia, apa yang berlaku sehari-hari di Malaysia. Pandangan saya tentang apa yang sekitar ni, lockdown kita ni, PKP ni, COVID-19 dan sebagainya. Dah lama saya tak buat, saya tak update dekat channel ni, minta maaf. Jadi sekarang ni saya rasa hari ni saya nak update sikit lah. Sebenarnya pada apa yang saya nampak, sebenarnya ada banyak kepincangan dekat kerajaan lah, sebenarnya kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia banyak terlepas pandang benda-benda yang penting yang patutnya didahulukan berbanding yang lain. Tetapi disebabkan kerana ialah isu-isu yang kadang-kadang nak cakap pun susah dia kata kan, kita cakap kan dia orang kata akta berita tak benar sebagainya, tapi benda itu yang berlaku sebenarnya. Kerajaan kita tak cakna awal, tak ambil tindakan awal. Contohnya macam mana mengekangkan, kita tahu sebenarnya dalam kes kita semua tahu majoriti jangkitan adalah di kluster apa ni, industri, kluster perkilangan dan sebagainya. Tetapi itulah yang paling kurang sekali dia orang nak ambil tindakan tuntas dan sebagainya menyelesaikan masalah tu. Tapi dia orang lebih tumpu kepada yang lebih kurang apa ni, dia punya impak dia kan, kluster-kluster yang lain. Tapi kluster perkilangan, kluster industri yang paling tinggi, kluster pembinaan contoh dia, patutnya yang itulah lebih didahulukan dalam untuk konteks kita nak bagi vaksin, kita nak bagi saringan, kita nak bagi ujian swab test dan sebagainya. Itu yang sepatutnya kita dahulukan. Tapi kita tiba-tiba kerajaan pula mengatakan majikan kena tanggung kos sebagainya. Persoalan juga itu yang menyebabkan rakyat pun marah juga. Sebab apa? Sedangkan kita dah gunakan duit dan dana cukai dan sebagainya untuk membeli vaksin, perolehan dan sebagainya, lebih kurang 5 bilion dan sebagainya tu. Tapi tiba-tiba majikan kena tanggung kos. Memang pelik. Saya setuju kalau majikan kena tanggung kos bagi warga asing, pekerja warga asing yang syarikat itu memilikinya. Tetapi kalau warga Malaysia, saya rasa itu sepatutnya di bawah tanggungjawab kerajaan Malaysia sendiri, bukan orang lain. Itu dia. Itu yang sepatutnya dibuat, diambil kajian lah cerita dia. Bila tengok lagi sambung lockdown, sambung lagi lepas itu sekarang ni pula ceritanya kata parlimen nak buka pun, yalah kan kita cakap, kau orang kata menderhaka pada. Masalahnya Yang Tun Agong sendiri pun majlis raja tak letakkan tarikh, just open tu kepada apa ni, kepada Perdana Menteri untuk meletakkan sebagainya. Tapi kita kena faham, setiap sekali satu sesi pembukaan apa ni, sidang parlimen, dia mesti ada konsen daripada Yang Tun Agong. Jadi Yang Tun Agong mesti tahu tarikh dia. Jadi apa salahnya Yang Tun Agong, ini pandangan rakyat ya, nak kecam tak apa, tak masalah. Cuma satu je, apa salahnya kalau Yang Tun Agong setkan, okey, katanya bulan Ogos, kata bulan September, tetap cakap terus terang. Masa bagi perutusan kata saya nak bulan September kita buka apa ni, sidang parlimen. Spesifik that bulan, tak payahlah bagi spesifik tarikh pun tak apa. Ini just open. Dipanggil open ended, yang kita tak tahu kan. Dia boleh, dia kata segera tu, yalah banyak tafsiran yang dia boleh buat. Tiba-tiba Taqiyuddin kata lagi 3 bulan 4 bulan lagi lah, sebagainya. That's the problem. Problem tu tak diselesaikan. Apa salahnya? Benda simple, bagi satu tarikh. Bahkan maksudnya tarikh tu spesifik pada tarikh tu tak ada, just bagi bulan pun cukup lah. Saya tak faham kenapa Yang Tun Agong tak boleh nak buat benda macam tu. Saya sungguh tak faham. Jadi that's why masa kita buat lockdown ke dulu-dulu sebagainya, kita buat apa ni, saringan, sebab kita ada tarikh, tak ada spesifik. Vaksin, orang lain dah kelang kabut beli vaksin, kita pun bincang lah sebagainya, dundeng-dundeng. Tak tahu cerita dia. Tak ada satu point yang bertempat. Jadi kita tak ada tindakan. Jadi bila tak ada tindakan, itu yang masalahnya. Kan kita kena ambil satu cepat, spesifik terus. Bam, tak ada satu. Jadi jangan ding-dong tak tentu arah jadinya. Macam ni saya cakap ni, sorry tu saya lah, bukanlah kata nak ini menderhaka atau menghina Yang Tun Agong, tapi itu kenyataan. Yang Tun Agong sepatutnya tetapkan, bagi tarikh, bagi masa. Okey, katalah bulan 10 lah. Itu kalau maknanya kalau Perdana Menteri tak buat pada tarikh itu, memang salah Perdana Menteri lah kita. Spesifik, you bagi satu tarikh dan kita orang follow. Tak susah kan cerita dia. Tapi lah mungkin orang akan menganggap bahawa apa yang saya cakap ni mungkin katalah bagi puak-puak yang lain tu kami kata mendahaka lah, hina sultan. Tak ada. Tak ada satu point saya nak hina di sinilah cerita dia. Saya nak cuma katakan bahawa sepatutnya ada satu tarikh, spesifik tarikh yang membolehkan orang boleh apa ni? Orang boleh
stand tu, tahu tak? Dia kena ada satu keputusan. Okey, kalau macam ni contoh dia. SPM, keputusan SPM akan dikeluarkan pada hari Isnin minggu depan. That's just fair. Ataupun pada bulan bulan 7 keputusan STPM akan dikeluarkan, contohlah. Tak kisahlah apa-apa pun. Jadi orang dah prepare, mindset orang dah prepare. Orang dah tahu dah. Walaupun specific date, specific masa tak ada cerita dia. Ini tak. Tu masalah dia. That's why kita lembab buat keputusan. Itu je. Tak kira lah kerajaan ke, yang di atas ke, yang di bawah ke, lambat buat keputusan. Kita macam leka lah sikit lah cerita dia. Kita anggap relax lah. Macam senarai yang hari-hari tu, bilangan-bilangan kes-kes yang terbaru sebagai. Saya terang-terang cakap dari awal lagi, saya terang-terang bagi tahu itu semua backlog banyaknya. Banyak yang backlog data. Hari ni tak selesai, tolak ke depan esok untuk selesaikan data-data tu. Jadi key in data sebagai. That's why jadi berlambat bila ada hari sampai 9,000 dekat 10,000. Ada hari yang sikit je dia. Itu cerita dia. Kenapa backlog punya pasal? Kenapa kita tak selesaikan benda-benda macam ni? Kita tak cukup kaki tangan. Just minta. Kita boleh banyak sukarelawan. Kita ada JPAM lah. Kita ada banyak sukarelawan. Boleh. Just kena initiate. Kalau tak boleh nak initiate satu-satu program tu, saya tak tahu, tak nampak lah cerita dia macam mana you all nak handle benda ni. Kan? Memang tak nampak cerita dia. Jadi apa yang saya tahu, apa yang sepatutnya kita buat ialah lebih kurang sepatutnya kita tumpukan pada benda-benda yang utama ni dulu. Kan, kita benda-benda utama ni. Macam mana kita nak handlekan benda-benda ni? Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Tak apa. Mungkin hari ni saya banyak mengarut cerita dia. Tak apa. Esok-esok lusa saya akan tambah lagi cerita dia. Tapi macam saya bagi tahulah. There's something wrong somewhere lah. Kan? Yang kita kena betulkan. Kalau kita nak benda ni selesai awal, parlimen dibuka, kita pun kembali kepada normal balik. Nak kata 100% normal, tidaklah. Saya tak nampak benda kita 100% normal. Pakai mask, tak akan pakai mask juga sampai bila-bila cerita dia. Sanitizer, tak sanitizer juga. Cuma at least kita boleh bergerak, bekerja, boleh cari rezeki balik macam normal balik lah. Kita boleh berniaga, kita boleh kita boleh keluar sekolah balik, tak perlu nak PDPR. Cerita pasal PDPR ni lah satulah. Infrastruktur Malaysia teruk. Yang itu tak disettlekan, terus nak buat PDPR. Macam mana? Tak apa, esok saya akan ulas betul sebenarnya tentang PDPR ni 100% satu. Dengan video kemudian yang akan datang nanti, saya akan cerita tentang PDPR. Apa yang saya nampak dengan PDPR ni? Macam mana kita nak tangani masalah PDPR yang lebih berkesan daripada apa yang kita buat sekarang ni, yang nampaknya kelam kabut, just plug and play, pick and match, tentu arah je cerita dia. Kan? Jadi itu yang kita, negara lain pun lockdown juga, negara lain pun ada masalah juga. Macam mana dia orang nak belajar? So kita kena improvise, kita kena ubah sistem persekolahan kita ni sistem persekolahan di Malaysia ni kepada satu sistem yang lebih bagus, cerita dia. Sistem yang proven, tested untuk future, untuk masa depan. Kita tak boleh dah tengok belakang, kita kena ke depan, kita kena look forward pada semuanya. Jadi pada apa yang kita patut buat, itulah yang kita patut tangani. Kita tak ada pilihan lagi lah. Itu memang tak ada pilihan. Sama ada nak ke depan atau mati, cerita dia. Jadi sebaiknya kita ke depan, cerita dia. Okeylah. Assalamualaikum. Terima kasih kerana tengok video ni. Jangan lupa subscribe subscribe lah, follow, ding dong dia, tak kisahlah apa pun function yang ada dalam YouTube ni, just subscribe. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.